Arif baru masuk sekolah menengah namun masih tiada rakan. Peralihan dari persekitaran sekolah rendah kepada sekolah menengah baginya agak janggal. Selepas seharian di sekolah, Arif selalu menonton video di TikTok sebagai cara untuk menghilangkan tekanan. Tengok kepala otak kau tu, jajah sekolah ni, macam tu. Tak! Aku nak kau berangus lah, sial! Lepas kau kena belasah dengan si Prakash tu. Kita orang High Council tahu. Dan aku Kapla High Council. Arif menyukai video TikTok tersebut kerana video tersebut menunjukkan seseorang akan dihormati dan dianggap kuat jika bersikap sedemikian. Melihat sejauh mana sifat seperti itu mendapat kemasyhuran dan sokongan, Arif percaya budaya sebegini dialu-alukan oleh semua orang. Baiklah, berdasarkan video Arif yang dipaparkan tadi, kita dapat melihat betapa dalamnya pengaruh media sosial terhadap remaja pada zaman ini. Seterusnya, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kesan penggunaan media sosial kepada etika dan peradaban, langkah-langkah untuk memperbaiki etika dan peradaban dalam penggunaan media sosial, serta kepentingan penjagaan etika dan peradaban dalam penggunaan media sosial. Kesan penggunaan media sosial. Salah satu kesan negatif penggunaan media sosial ialah berlakunya tingkah laku kasar atau kurang sopan terhadap orang lain. Di alam maya, seseorang boleh menyebarkan komen kasar, menghina, atau mengganggu orang lain dengan mudah tanpa perlu bertanggungjawab secara langsung terhadap kata-kata mereka atau tindakan mereka. Media sosial juga menyebabkan perpecahan generasi antara kanak-kanak dan orang dewasa, kesukaran untuk tidur, pertangguhan kerja seharian, serta melalaikan masa lapang seseorang individu. Penggunaan media sosial sememangnya tidak negatif, akan tetapi bagaimana cara kita menggunakannya dan cara kita mengajar etika dan nilai kepada kanak-kanak akan menentukan kesannya terhadap peradaban dan tamadun kita. Langkah-langkah untuk memperbaiki etika dan peradaban. Yang pertama, pengurusan masa. Melalui pengurusan masa yang baik seperti penjadualan kendiri, seseorang dapat meletakkan kepentingan aktiviti semasa dengan bermanfaat. Menghadkan penggunaan media sosial hanya untuk kegunaan penting dan menetapkan maksimum jam bagi tujuan hiburan serta melepaskan stres. Hidup menjadi lebih teratur jika mengikut jadual pantauan kendiri serta dapat mengurangkan kehilangan jejak masa akibat kepenggunaan media sosial bagi tujuan hiburan. Yang kedua, meningkatkan aktiviti sosial fizikal dalam kehidupan seharian. Individu digalakkan untuk mengutamakan aktiviti yang bermanfaat seperti membaca buku, beriadah serta aktiviti sosial fizikal. Ia dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan keresahan sosial di samping mengurangkan penggunaan media sosial. Aktiviti ini juga bermanfaat untuk kesihatan fizikal dan mental di mana individu dapat juga mengelakkan kesukaran untuk tidur. Kepentingan etika dan peradaban dalam penggunaan media sosial. Yang pertama, membangunkan komuniti online yang positif. Ini menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat antara satu sama lain, saling membantu dan menjadi pengguna media sosial yang bijak. Yang kedua, menambahkan kenalan baru. Dapat mengeratkan silaturahim dengan berhubung antara satu sama lain walaupun berjauhan dan dapat mengkongsi hobi. Yang ketiga, perlindungan privasi dan data. Melindungi maklumat peribadi diri dan orang lain, tidak berlakunya penyebaran berita palsu dan tidak mengganggu kesihatan mental seseorang. Yang keempat, dapat memanfaatkan media sosial dengan baik. Dapat meningkatkan ICT, dapat menjana pendapatan melalui berniaga secara atas talian dan juga dapat medium pengiklanan produk.